A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudlilhu fala hadiyalah. Ya Allah, jadikanlah batin kami ini lebih baik daripada zahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Ilyana binti Ilyas, Rakmul Metrik 030780, min Qismu Usuluddin B semester 6. Al-yawm insyaAllah natakallam an tariqah al-khafifiyah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sesungguhnya dalam ilmu tasawuf atau tarikah ini terdapat syekh-syekh yang mujtahid yang telah mengasaskan satu tarikah yang mana dinisbahkan kepada nama mereka masing-masing. Okey, kalau kita boleh lihat sebagaimana kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Hujri dalam Kashful Mahjub, beliau ada menyebutkan seramai 10 orang syekh yang terkenal yang melahirkan 10 mazhab atau aliran tasawuf, antaranya seperti Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi yang mana alirannya dikenali sebagai Al-Muhasibiyah. Begitu juga dengan Abu Salih Hamdun bin Ahmad Al-Marah yang mana mazhabnya dikenali sebagai Al-Qasariyah. Selain itu Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bistami yang mana aliran mazhabnya dikenali sebagai At-Taifuriyah, dan termasuklah juga Abu Abdullah Muhammad bin Khafif yang mana alirannya dikenali sebagai Al-Khafifiyah, dan aliran inilah yang akan kita perincikan dengan lebih lanjut pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah kita sama-sama lihat dan dengar tentang latar belakang tariqah Al-Khafifiyah itu sendiri. Okey, man hum Al-Khafifiyah? Al-Khafifiyah hum alladhina yantimuna ila Abi Abdullah Muhammad bin Khafif Sayyid Ta'ifah al-Mutawaffa sanah 371 Hijrah. Okey, siapa dia Al-Khafifiyah ini? Al-Khafifiyah ini adalah mereka yang mengikut kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khafif. Okey, dan Abu Abdullah Muhammad bin Khafif ini adalah ketua bagi aliran Al-Khafifiyah ini. Okey, bagi golongan Salafiyah, mereka sudah semestinya telah mengenal dan dengan mendalam siapa itu Abi Abdullah Muhammad bin Khafif ini. Namun bagi kita sebagai talibul ilim yang baru nak kenal ilmu tasawuf ini, perlu mengetahui tentang sedikit mengenai siapa itu Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Khafif ini. Okey, beliau merupakan salah seorang tokoh sufi yang masyhur pada zaman kurun ketiga, dan beliau ini alim dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Okey, ilmu zahir di sini merujuk kepada disiplin ilmu seperti ilmu fiqh, hadis, bahasa, mantik, akidah dan sebagainya. Dan ilmu batin yang dikatakan di sini adalah merujuk kepada ilmu tasawuf. Okey, menurut al-musannif iaitu Syekh Al-Hujri ini, beliau pernah berkahwin seramai 400 orang, tetapi jangan kita kata dia berkahwin 400 orang sekaligus, tetapi beliau ini kahwin cerai, begitulah. Okey, selepas itu bila dia bertaubat kepada Allah, penduduk kampung beliau ni mula merasa kasih dan sayang, dan akibat kezuhudan dan kesolehannya ini, mereka rasa dan mereka ini ingin mengambil berkat daripadanya. Okey, kebanyakannya ramai yang ingin berkahwin dengannya ini disebabkan nak ambil berkat. Okey, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Khafif ini ialah juga seorang yang menerima. Maksudnya beliau menerima hajat seseorang yang mana apabila mereka ingin berkahwin dengannya,
Abi Abdullah ni menerima saja. Tetapi biasanya beliau berkahwin dalam satu masa ni 4 orang lah paling ramai. Okey. Menurut Al-Musannif juga, okey, dia ni diharuskan okey, konsep yang dibawa dalam Thariqah Al-Khafifiyah ini lebih membincangkan tentang Al-Hudur wal-Ghaibah. Okey, sebenarnya lafaz Al-Hudur Al-Ghaibiyah ini sebenarnya Al-Hudur wal-Ghaibiyah ini adalah maksud yang sama tetapi berlainan lafaz. Okey, kita tengok mal muradu bil hudur wal ghaibah. Al hudur huwa hudurul qalbi bidalalah al yakin hatta yasirul hukmu al ghaibi lahu mithlul hukmi al aini wal ghaibah amma al ghaibah huwa ghaibatul qalbi amma dunal haqq alamatu haza al iradu anil hukum ar rasum. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hudur dan al-ghaibah ini ialah okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, jangan kita faham al-hudur dan al-ghaibah ini secara literal, tetapi kita kena faham di sebalik istilah salasufiyah ini. Kalau kita faham secara literal, memang kita takkan faham buat selama-lamanya. Okey. Al-hudur di sini adalah kehadiran hati yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sehingga kan kita tidak dapat lihat dengan mata, sehingga benda yang tidak boleh kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, seolah-olah kita dapat lihat. Okey, Ana nak bagi satu analogi. Okey, apabila dalam solat, misalnya kita merasa hadir, yakin tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat dengan khusyuk, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita, malaikat maut berada di belakang kita, kanan kita syurga, kiri kita neraka. Jadi kita akan, kalau kita seolah-olah kita gambaran kita seperti itu, seolah-olah kita telah merasa yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah dikatakan hudur. Okey, Ana nak bawa satu lagi analogi. Okey, contohlah seseorang itu apabila ditimpa penyakit dan beliau pergi berubat di pusat perubatan Islam misalnya. Okey, sedang ustaz meruqyah beliau. Okey, hatinya ini menumpukan sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berasa yakin Allah lah yang layak memberi kesembuhan, bukan ustaz itu, sebab ustaz itu merupakan wasilah sahaja, dan kita merasa yakin dengan keagungan, kebesaran, kekuatannya, dia dapat menyembuhkan penyakit kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, akulah yang menyembuhkan. Okey, selain itu juga al-ghaib. Okey, kita pergi pula kepada makna al-ghaibah. Al-ghaibah huwa ghaibatul qalbi amma dunal haq, iaitu maksudnya kita menumpukan, kita hilang tumpuan terhadap diri sendiri sehingga kita menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebagai contoh, saya nak bawa contoh, kita menerima satu-satu anugerah. Contohnya habis belajar kita akan konvo. Jadi apabila nama kita diumumkan, kita akan fokus 100% terhadap diri kita. Kita akan menumpukan
100% terhadap kita 100% terhadap penerimaan ijazah itu. Jadi maksudnya orang panggil kita, orang lambai kita, memang kita tak akan rasa sedar, sebab kita nak fokus ni, nak ambil segulung ijazah, cara berjalan, tak nak bagi jatuh, tak nak bagi tersepak, apa dia. Okey, begitulah juga contohnya lagi seperti kita makan nasi. Maksudnya makan nasi cicah budu. Okey. Memang favorite kita, jadi kita akan menumpukan perhatian 100%, sehingga kita tak sedar dengan diri kita sendiri. Okey, itulah yang dikatakan al-ghaibah. Okey, kita pergi pula kepada fariq yuqaddimu al-hudur al-ghaibah, iaitu Al-Haris Al-Muhasibi Al-Junaid Al-Hasari. Wa amma fariqu yuqaddimu al-ghaibah 'ala al-hudur, yakni Ibnu Atha Al-Husain bin Mansur Abu Bakar Asy-Syibli. Okey, sebenarnya terdapat dua kumpulan yang cenderung dalam al-hudur dan al-ghaibah ini. Okey, ada kumpulan yang lebih mengutamakan al-hudur daripada al-ghaibah, dan juga ada setengah kumpulan yang mengutamakan al-ghaibah 'ala al-hudur, seperti Al-Haris Muhasibi Al-Junaid Al-Hasari, dan begitu juga Ibnu Atha Al-Husain bin Mansur Abu Bakar Asy-Syibli. Okey, kita pergi kepada faedah al-ghaibah. Faedatul ghaibah huwa al-hudur wal ghaibah bidun al-hudur al-junun. Okey, maksudnya di sini al-ghaibah, faedah al-ghaibah ini adalah satu penghayatan rohani, iaitu perasaan hati, bukan satu perbuatan atau tingkah laku. Okey. Al-hudur, al-ghaibah, jangan kita faham al-ghaibah itu semata-matanya hilang, ataupun al-hudur itu semata-matanya hadir. Sebagai contoh, saya berada dalam kelas tetapi saya tidak ada dalam kelas. Okey, sama sekali akal kita tidak boleh menerima, sebab kita bukannya para wali yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kita hanyalah sebagai orang awam sahaja. Okey, kalau kita faham al-ghaibah wal hudur ini daripada sudut istilah salafus, ya, insya-Allah semua bentuk perbincangan akan terarah dan kita akan faham. Okey, apa yang dikatakan tentang al-hudur wal ghaibah bidun al-hudur al-junun ni, maksud di sini maksudnya kita hilang tumpuan selain pada Allah. Maksud itulah merupakan satu kebodohan. Maksudnya tanpa ada rasa ingat pada Allah SWT, maka ia adalah satu kegilaan. Maksudnya hilang tumpuan kepada Allah, hilang tumpuan kepada Allah, dan lebih menumpukan kepada selain pada Allah, maksudnya makhluk dan sebagainya. Okey. Dan amal al-ghalabah al-maut atau al-wuflah. Okey, maksud di sini adalah
Sifat al-ghalabah ini adalah sifat yang mendamping al-ghaibah pada seseorang, sehingga dia tak nampak orang lain, tak sedar keadaan sekeliling. Dan al-maut ini adalah mati maksudnya dia takut sangat-sangat kepada Allah.